Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-37 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Maksud, mereka sentiasa berharap hendak keluar dari api neraka itu, padahal mereka tidak sekali-kali akan dapat keluar daripadanya, dan bagi mereka azab siksa yang tetap kekal. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan penjelasan daripada Allah untuk menunjukkan bahawa azab yang ditimpakan ke atas orang-orang kafir itu adalah bersifat selama-lamanya atau kekal abadi. Seperti mana dalam ayat yang telah lepas menerangkan tentang kedahsyatan, tentang pedihnya azab tersebut. Dan digambarkan dalam ayat ini bahawa orang-orang kafir itu sentiasa ingin keluar daripada neraka kerana tidak tahan dengan azab yang begitu pedih, yang begitu dahsyat. Dan Allah menafikan dengan menyatakan wa ma hum bi kharijin minha, dan mereka tidak akan sekali-kali keluar daripada neraka itu selama-lamanya. Disebabkan apa yang mereka lakukan di dunia daripada kejelekan amal dan juga akidah, kemungkaran dan sebagainya. Dan Allah gambarkan lagi dengan kalimah, dengan frasa walahum adzabum muqim, bagi mereka itu azab yang kekal, yang tidak putus-putus. Maka kita lihat dua ayat ini, iaitu ayat yang ke-37 dan 36, bagaimana Allah menjelaskan alangkah buruknya akibat orang-orang yang kafir itu. Setelah Allah memberikan galakkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan amal saleh, dan ia adalah untuk atau bertujuan menambahkan lagi keimanan orang-orang yang beriman, menambahkan keyakinan kepada mereka bahawa keimanan yang mereka tunjukkan, yang mereka buktikan di dunia ini akan berbalas dengan kebahagiaan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertujuan untuk mengembalikan, untuk mengajak manusia-manusia yang ingkar, termasuklah yang kufur, yang fasik dan melakukan maksiat, supaya dengan membaca kedua-dua ayat ini mereka akan kembali bertaubat dan beriman dan kembali taat serta melaksanakan segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang diutuskan sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara ayat yang sama, hampir sama maknanya dengan ayat ini ialah dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Pada ayat yang ke-22 Allah berfirman, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Yang bermaksud tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu disebabkan mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan
kepadanya serta dikatakan, rasalah kamu azab siksa yang membakar. Begitu juga dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat yang ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya. Serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan yang dijanjikan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul dalam bentuk melakukan hirabah, dan bagaimana Allah menyeru orang-orang beriman agar bertaqarrub kepadanya dengan beramal dan dengan iman dan beramal soleh. Lalu Allah jelaskan pula tentang buruknya akibat orang-orang kafir. Setelah diterangkan kesemua itu dalam ayat seterusnya, itu ayat yang ke-38 daripada surah Al-Maidah ini, Allah memberitahu kepada kita tentang balasan dan hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam jenayah mencuri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Bermaksud, dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri, maka hukumnya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, juga sebagai suatu hukuman pencegah dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata pengarang Hasyiatul Jamal alal Jalalain dalam menjelaskan maksud was-sariqu was-sariqatu dalam ayat ini, beliau mengatakan bahawa ini adalah permulaan dalam menyatakan mengenai hukum as-sariqatus surah, iaitu hukum mencuri yang kecil. Mengapa kecil? Kerana dibandingkan dengan hukum mencuri yang besar, iaitu berkenaan dengan al-hirabah yang telah kita bicarakan sebelum ini. Maka maknanya as-sariqu, iaitu pencuri dalam kalangan lelaki, was-sariqatu, dan pencuri dalam kalangan wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua-dua tangan mereka. Bermaksud, potonglah tangan setiap daripada mereka. Jika lelaki dipotong tangannya, begitu juga jika perempuan dipotong tangannya. Manakala faqta'u, potonglah, seruan atau arahan perintah ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada pemimpin yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan hukuman tersebut atau had tersebut. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pada frasa ini dijelaskan tentang faktor atau sebab hukuman dan hikmah yang memberitahu kepada kita mengapa atau justifikasi terhadap pensyariatan hukuman ini. Bermaksud, potonglah tangan kedua-duanya, mana kedua-dua pencuri itu, sama ada lelaki ataupun perempuan, sebagai balasan terhadap mereka disebabkan perbuatan mereka yang keji itu, yang mengambil jalan pintas untuk memperolehi sesuatu dengan cara merampas hak orang lain, dengan cara mengkhianati dan sebagainya, supaya hukuman tersebut, iaitu hukuman potong tangan itu, nakalan, sebagai suatu hukuman yang di dalamnya mengandungi ibrah dan zajrah, iaitu mengandungi pengajaran dan mengandungi unsur yang menakutkan kepada orang lain, supaya orang lain akan berhenti ataupun akan takut untuk melakukan jenayah yang sama. Wallahu azizun hakim,
dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Aziz, yang Maha berkuasa dalam perintahnya, Hakim yang Maha bijaksana dalam pensyariatannya dan pertanggungjawaban terhadap hamba-hambanya. Terdapat satu anekdot yang menarik yang dibawakan oleh pengarang tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh, mengisahkan tentang orang Arab. Orang Arab sama ada di padang pasir ataupun sama ada di Badawah ataupun di hadarahnya, bahawa mereka memahami atau sangat memahami tentang asma'ullah, tentang nama-nama Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kepada konteks ayat itu. Di antaranya disebutkan apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Asma'i, bahawa beliau berkata, aku membaca suratul Maidah, kata Imam Al-Asma'i, dan ketika aku membaca itu bersama-samaku ada seorang A'rabi, itu seorang Arab Badawi. Lalu aku membaca ayat ini, itu ayat yang kita sedang bicarakan bersama ini. Lalu aku membaca Wallahu Ghafurur Rahim, sedangkan yang sebenarnya Wallahu Azizun Hakim. Secara tidak sengaja, bermaksud tak sengaja, ya, membacakan tersalah baca pada ujung ayat ini. Lalu A'rabi itu bertanya kepadaku, kalam siapakah ini? Lalu aku berkata, kalamullah. Lalu beliau berkata, cuba engkau ulang lagi sekali bacaanmu itu. Lalu aku ulang kesalahan yang sama. Aku bacakan Wallahu Ghafurur Rahim. Kemudian aku teringat bahawa aku tersalah baca, lalu aku betulkan Wallahu Azizun Hakim. Lalu berkatalah si A'rabi tadi, sekarang barulah betul bacaanmu. Lalu Al-Asma'i katakan kepada A'rabi ini, bagaimana engkau tahu bahawa aku tersalah baca? Kata ataupun jawab A'rabi tadi, wahai Tuan, Azizun Hakim, mana Allah yang bersifat Azizun Hakim. Lalu dia memerintahkan untuk hukuman potong tangan itu dilaksanakan. Kalau dia bersifat dengan Ghafurur Rahim, maka dia tidak akan memerintahkan, ya, hukuman potong tangan itu dilaksanakan. Bermaksud seorang A'rabi yang ummi, yang tidak tahu membaca itu, boleh memahami, ya, boleh memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, boleh memahami tuntutan ataupun yang tersirat di sebalik perkataan Azizun Hakim. Tidak sama dengan Ghafurur Rahim. Sekaligus membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap namanya di tempatnya yang terbaik di dalam kitabnya yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, terdapat dalam isu memahami Al-Quran atau pengajian tafsir Al-Quran. Al-Quran itu seperti mana kata Ibn Abbas, antaranya ialah orang-orang Arab boleh memahami Al-Quran disebabkan bahasa yang mereka tuturkan. Seperti mana orang Arabi ini, walaupun mereka tidak boleh membaca Al-Quran atau tidak terdedah kepada pengajian Al-Quran, tetapi kerana fasahah, kerana kefasihan mereka dalam bahasa Arab yang mereka tuturkan, mereka boleh memahami konteks yang sebenar dalam ayat Quran. Tetapi bukan semua, dalam bahagian-bahagian yang tertentu sahaja. Adapun yang lain-lain, ayat-ayat Allah yang perlukan penjelasan yang lebih mendalam, yang menjadi tugas para ulama untuk melaksanakannya, maka ia tidak sesuai ataupun tidak boleh difahami hanya sekadar kerana kearaban sahaja. Bermaksud ini adalah bahagian yang termasuk dalam perkara-perkara ataupun ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran yang boleh, yang mampu difahami oleh orang Arab disebabkan saliqah Arabiyah, kefasihan mereka dalam bahasa Arab yang membantu mereka untuk memahami Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.